Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Rekli Ahun dari option Pendidikan Jasmani. Pada pagi ini saya akan membentangkan satu isu geopolitik yang cukup signifikan, yaitu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia dengan tumpuan khusus kepada Pulau Batu Putih. Secara umum, persempadanan merujuk kepada proses penetapan atas sempadan sesebuah negara, manakala tuntutan bertindih berlaku apabila dua atau lebih negara mendakwa hak ke atas kawasan yang sama. Isu ini bukan saja melibatkan aspek kedaulatan, tetapi juga keselamatan dan kepentingan strategik negara itu sendiri. Pulau Batu Putih atau Pedra Branca, yaitu dalam bahasa Portugis, adalah sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Selat Johor. Jaraknya kira-kira 24 batu nautika dari timur Singapura dan 7,7 batu nautika dari Johor. Konflik ini bermula sejak awal 1980-an apabila Singapura membantah penerbitan peta oleh Malaysia yang menunjukkan pulau itu sebagian daripada wilayah negara kita. Peta tersebut bertajuk Territorial Waters of Continental Shelf Boundaries of Malaysia, dan inilah yang mencetuskan pertikaian secara resmi. Seterusnya, kita akan pergi ke isu persempadanan dengan faktor pertikaian. Pertikaian ini melibatkan dua negara berjiran, yaitu Malaysia dan Singapura, yang mana sama-sama ingin menuntut kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Malaysia berpegang kepada hak sejarah melalui Kesultanan Johor dan pelbagai dokumen rasmi. Namun, Singapura menekankan kedudukan strategik pulau ini, termasuklah pembinaan rumah api pada tahun 1851. Malangnya, sikap berdiam diri Malaysia dalam tempo yang lama memberi ruang kepada Singapura untuk memperkukuhkan hujah mereka di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Seterusnya kita akan pergi ke solusi ASEAN ataupun penyelesaian ASEAN, di mana kedua-dua negara bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian ini secara perundangan mengikut prinsip-prinsip ASEAN yang menetapkan penyelesaian secara aman dan perundangan. Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahwa kedaulatan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, sementara Malaysia memiliki batuan tengah, yaitu Middle Rock. Dalam rangkaian pertikaian, ICJ telah memutuskan bahwa Pulau Batu Putih dimiliki oleh Singapura, manakala Middle Rock milik Malaysia. Apa itu ICJ? ICJ ialah dalam bahasa Inggris International Court of Justice. Dalam bahasa Melayu pula Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Seterusnya ialah implikasi. Di sini ada 3 implikasi, yaitu hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura, kedaulatan dan maruah negara, keselamatan dan strategi ketenteraan. Saya akan kupas satu persatu dalam implikasi ini. Yang pertama ialah hubungan diplomatik Malaysia dan Singapura. Implikasi yang pertama ialah hubungan diplomatik Malaysia dengan Singapura. Walaupun keputusan ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara, yaitu Malaysia dengan Singapura, berjaya mengelakkan konflik terbuka. Malaysia dan Singapura menunjukkan kematangan politik dengan menghormati keputusan ICJ. Ini satu teladan yang baik dalam pengurusan konflik antara negara serantau. Namun, ia juga memberi pengajaran tentang pentingnya tidak segera bertindak dan proaktif dalam isu berkaitan dengan negara. Seterusnya, implikasi yang kedua ialah kedaulatan dan maruah negara.
Keputusan ICJ ini turut memberi kesan besar kepada marwah negara, yang mana rakyat Malaysia mempersoalkan bagaimana sebuah pulau yang sebelum ini dianggap milik Johor boleh hilang hak milik kepada negara lain. Isu ini telah membuka mata terhadap kelemahan pengurusan dokumen sejarah, bukti hak milik, serta kepantasan bertindak pihak berkuasa kita. Ia mengajar kita bahwa kedaulatan bukan hanya soal sempadan fisikal, tetapi juga berkait dengan pengurusan maklumat dan dokumen yang klasik. Seterusnya, implikasi yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu keselamatan dan strategi ketenteraan. Dari sudut keselamatan, Pulau Batu Putih sangat strategik karena terletak beremperan Selat Singapura, yaitu salah satu laluan kapal yang paling sibuk di dunia. Kehilangan pulau ini memberi kelebihan ketenteraan dan maritim kepada Singapura, termasuk pengawasan terhadap pergerakan kapal di kawasan tersebut. Oleh itu, isu ini juga menekankan keperluan Malaysia untuk mengkaji semula strategi pertahanan dan pengawasan maritim di kawasan-kawasan sempadan. Kesimpulannya, isu konflik persempadanan bertinggi di Malaysia berpunca disebabkan oleh berbagai isu yang menimbulkan salah paham yang telah membangkitkan banyak implikasi terhadap ekonomi, hubungan diplomatik, dan keselamatan negara. Penyelesaian kepada isu ini bergantung pada kerjasama serantau. Pendekatan strategik diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara sambil menjaga keamanan serantau. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.